Adamul mumkinat tu ada, tapi ada dianya tiada awal bagi. Jadi awal ni baru lah maksud dia. Saya Jadi awal ni baru lah jadi ada yang menjadikan. mafhum daripada tiada awal tu makna qadim. Kalau sekap tu. Tapi ayat itu tergantung. Kalau tak mau bagi tergantung dan baginya akhir. Tu baru menunjuk kata baharu. Adamul mumkinat tu baharu. Ada adamul mumkinat, ada awal, tiada awal, tapi ada akhir. Ada akhir itulah menunjuk kata baharu. Ada pun ada Allah Ta'ala, tiada awal, tiada akhir. Adamul mumkinat, tiada awal, ada akhir. Menunjuk kata dia tu baharu. Kalau kata tiada awal, tiada akhir, menunjuk dia kata qadim, sedia. Akhir bagi Malaysia katakan mati. Apa dia tu Haji? Akhir bagi Malaysia ni mati. Akhir manusia mati. Apa dia Haji? Bezanya dengan ada awal dan ada akhir bagi makhluk dengan yang Ada awal, ada akhir makhluk. Ada awal, tiada akhir, ada awal, tiada awal, tiada awal, ada akhir makhluk. Tiada awal, tiada akhir qadim. Ya, salah. barang yang antara tiada awal ada akhir dengan ada awal ada akhir. Jadi sebab kedua-duanya merujuk kepada makhluk. Jadi bezanya satu itu akan Tiada awal, ada akhir, ada akhir baharu. Tiada awal, tiada akhir qadim. Beza dia di ada akhir. Adamul mumkinat, ada dia tiada awal, ada akhir. Allah Ta'ala tiada awal, tiada akhir. Itu beza dia. Ya. Dan ada pun segala makhluk. Haji Puan Ahmad. Dan ada pun segala makhluk. Dan adapun sekalian makhluk, maka baginya awal dan akhir. Ya, cukup. Adapun sekalian makhluk. Apakah maksud sekalian makhluk? manusia dan lain-lain. Alam, Apakah maksud sekalian makhluk? alam, Apakah maksud sekalian makhluk? awal dan akhir. Ada awal dan akhir. Apakah sekalian makhluk? Masih wallah, barang yang lain daripada Allah. Itu dikatakan makhluk. Masih wallah, barang yang lain daripada Allah dinamakan makhluk. Tapi elak-elak. Maka baginya awal dan akhir. Ada awal, ada akhir. Sekalian makhluk. Selain daripada zat sifat Allah Ta'ala, ada dianya ada awal, ada akhir. Sekalian makhluk. Awal makhluk dengan apa? Tiada, Dengan apa? tiada, Awal makhluk dengan apa? tiada, Dengan tiada, betul.
Akhir makhluk dengan apa? Mati. Tiada. Akhir makhluk dengan apa? Tiada. Awal Tuhan dengan apa? Sedia. Tidak. Allah tidak awal, tiada awal, tiada akhir. Awal Allah Ta'ala dengan mana apa? Sedia. Ada. Ada. Akhir Allah Ta'ala dengan mana apa? Ada. Ada. Yang dengar saya soal tu berpusing-pusing dah. Soalan akan hati jauh daripada yang tu. Lebih jauh daripada soalan saya pusing jauh. Dan segala sama sikit lagi baru. Dan segala nikmat syurga dan azab neraka ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Nikmat syurga, azab neraka, ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Nikmat syurga ada, nikmat syurga, azab neraka ada dia, ada awal dan ada dia pula tiada baginya akhir. Ada baginya akhir ni syurga lah. Nikmat syurga, azab neraka tu tiada akhir, tak berakhir, kekal. Nikmat syurga, azab neraka ada awal tapi tiada akhir. Nikmat syurga, azab neraka ada awal tiada akhir. Nikmat syurga, jangan jemu, dengar. Nikmat syurga, azab neraka tiada, ada awal tiada akhir. Soalannya, ya saya kata jangan jemu tu saya nak soal. Soalannya, nikmat syurga, azab neraka awal dengan apa? Dengan tiada. Sekarang betul dengan tiada. Sekarang nikmat syurga, azab neraka ada ke tak? Ada. 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 Ada dia tu sebab apa? Allah mengadakan. Allah mengadakan dia. Saya nak macam tu. Ada dia, Allah mengadakan dia. Betul. Sekarang ahli syurga, ahli neraka ada ke tak ada? Tak ada. Belum ada lagi. Ahli syurga, ahli neraka. Tak jelas buat soalan jawab sudah terang ni. Tengah-tengah ada terang buat soalan. Sekarang ahli syurga belum lagi, ahli neraka belum lagi. Soalannya, siapa dia kau bakal akan kekal di dalam neraka? Orang mati dalam keadaan
kafir asli, kafir harbi, kafir zimmi, kafir murtad itu bakal akan kekal di dalam neraka. Betul? Soalannya, siapa diakah akan keluar daripada neraka? Orang yang mati dalam iman. Walaupun dosa dia banyak, dia masuklah 1000-2000 tahun, akhir sekali balik ke syurga. Betul. Jamaah sekalian, sayang tak kepada iman? Okey. Apa bukti tanda sayang kepada iman? Allah Maha Belajar. Awak jarang-jarang jawab tu. Apa bukti kata sayang kepada iman? Belajar. Waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ini zaman ni ada setengah tak aman. Sebab apa? Sebelah awal tu jarang-jarang, sebelah akhir lain itu penyeraman. Itu tak beramal lah tu. Betul. Habis di situ. Kemudian sambung Haji Yusof. Maka tiap-tiap daripada keduanya kekal, tapi pada saat tidak pada akal, kerana pada akal harus dalam keduanya kesalahan Allah Ta'ala. Ulang balik. Kuat sikit. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu kekal. Cukup. Maka tiap-tiap daripada keduanya. Kedua apa? Syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Bukan awal dan akhir. Nikmat syurga, azab Syurga dan neraka. Sudah rasa betul tak? Tak betul lagi dia. Dia tak betul ubah. Maka tiap-tiap daripada keduanya syurga dan neraka kekal. Kekal tak binasa pada hari kiamat. Sebab apa dia tidak binasa? Allah janjikan. Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak binasa, boleh tak? Boleh. Sebab apa Allah Ta'ala tidak binasa? Janji janjikan juga. Sebab Allah Ta'ala tidak mungkin janji. Siapa dia kata Allah Ta'ala tak mungkin janji? Allah sendiri. Allah Ta'ala firman berbunyi macam mana? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Betul. Tetapi pada syarak, pada hukum syarak kata tak kekal. Tiada pada akal. Kerana pada akal harus Adam kedua. Di segi akal harus bagi Allah. Nak binasa pun boleh, tak mau membinasa pun boleh. Itu pada akal. Pada syarak kata kekal, pada akal kata harus. Dua-dua tu betul. Teruskan bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala. Haji Ismail. Bersalahan Allah Ta'ala. Haji Ismail. Kesalahan Allah Ta'ala itu tiada menerima fana sekali-kali. Tiada Pada syarak. pada syarak dan tiada pada akal. Okay. Bersalahan Allah Ta'ala
tiada menerima fana binasa tu pada syarak dan pada akal. Tak terima fana sekali-kali. Pada syarak pun kata tak terima, pada akal pun kata tak diterima. Allah Subhanahu wa taala tak terima fana sekali-kali pada akal dan pada syarak. Sekiranya seseorang itu berkata menulis ataupun i'tiqad mengatakan Allah Ta'ala akan fana, apa hukum di atas orang itu? Murtad. Apa hukum di atas perkataan itu? Mustahil. Mustahil. Apa hukum di atas perkataan orang itu? Mustahil. Mustahil. Dengar ibarat elok-elok. Saya buat ibarat dengar elok-elok. Jangan berkata. Seseorang itu berkata atau menulis atau i'tiqad. Tiga tu jalan serta. Mengatakan Allah Ta'ala akan fana. Fana ayat mana? Soalannya, apa hukum di atas orang itu? Murtad, betul. Apa hukum di atas perkataan itu? Mustahil. 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 Apa hukum orang yang mengiyo akan orang yang murtad? Murtad pula. Seorang itu menyapai dalam masjid, jamaah penuh masjid, muslimin muslimah, Allah Subhanahu wa taala akan fana. Masing-masing tersedia dia. Ya, ramai-ramai itu sudah terlibat dengan murtad dengan sebab mengiyo akan orang yang murtad, maka dibilangkan murtad. Berjasa. Dah setengah jam tak ada lagi ni. Ada Ustaz? Apa dia Ustaz? Kursi. Kursi dan aras. Ya, soalannya apakah beza di antara kursi dengan aras? Aras sebuah bangunan. Tiap-tiap satu batang tiang dia sama besar dengan alam ini. Tiap-tiap satu batang. Dia ada 1000 buah bilik. Tiap-tiap satu bilik, makna segala manusia, segala haiwan, segala jin, segala sesuatu kumpul dalam satu bilik. Belum penuh lagi satu bilik. Itu dikatakan aras. Dah. Bangunan aras, nak kata apa ni? Ada seekor ular keliling dia. Apabila kepala ular dengan ekor ular tu bersambung, faham tak bersambung? Berlakulah tiang.
Dan dikeliling ular itu beberapa laut mahfuf. Beberapa laut. Aras di atas air. Jamaah, saya jawab mengikut retak soalan. Saya jawab mengikut retak soalan, jangan terperanjat. Karena itu aras. Kursi, aras ibarat kata lautan pasir besar, luas. Kursi sebentuk cincin. Dibandingkan antara aras dengan kursi, lautan pasir dengan sebentuk cincin, kecil besar. Dah. Jangan ingat mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas aras, kursi dalam aras. Jangan. Sekejap lagi nak tolak Allah Ta'ala, bukan kiri, bukan arah depan, sekejap lagi. Itu dia aras. Ya, ringkas. Saya itu aras untuk kebesaran Allah, bukan untuk Allah. Aras untuk kebesaran Allah, bukan untuk Allah. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah pada segala perbuatannya. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Teruskan. Bila? Ya. Sekarang ini siapa dia tinggal di situ? Yang tinggal di situ sangkakala sahaja. Sangkakala sekarang tergantung dengan aras. Punting sangkakala di mulut Israfil. Israfil bukan di aras. Ya. Habis dah? Soalan bagi Ustaz. Dah habis dah Ustaz. Buat soalan macam itu. Teruskan bagi Ustaz. Yang ada di situ saya kan satu ekor ular. Ke satu ekor ular saya dah cerita tadi. Ular lilit aras. Jikalau kepala dengan ekor tu bersambung, berlakulah dia. Maknanya dia ada di situ. Di situ, bukan dalam. Ustaz tanya tadi, maksudnya dalam aras. Ular bukan dalam aras, dikeliling. Ini aras, dikeliling ni. Ular. Dah. Seteruskan. Ya. Apa dia Ustaz? Jangan kata manusia boleh melihat aras pada hari kiamat. Boleh melihat zat Allah Ta'ala sama. Teruskan. Salah satunya orang beramal dengan 100 ayat. Dapat bernaung di bawah naungan aras. Fadilah 100 ayat. Ya. Habis. Dia bagi keluar kalau mungkinatun. Okey. Mungkin. Mungkinun. Mungkinatun. Mungkinun isim mufrad. Satu mungkin. Mungkinatun jamak taksir, banyak mungkin. Mungkin penuh harus ada ataupun tiada. Itu makna mungkin. Adamul mungkinat, ketiadaan mungkin.
Adamul mungkinat, ketiadaan mungkin. Segala mungkin itu tak ada lagi. Hanya yang ada zat Rabbul Jalil sahaja yang ada. Itu adamul mungkinat. Berakhir adamul mungkinat dengan Allah Ta'ala menjadi mengadakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirlah adamul mungkinat. Habis. Jadi Ustaz yang saya ikut susunnya ya, aras yang paling tinggi. Lepas tu syurga kan, sebab aras ni bumbung syurga je. Lepas tu dalam mahfuz tu mana? Ya. Dan dalam mahfuz tu macam mana? Satu tingkat kan, yang ni 7, lepas tu dalam mahfuz dulu. Lepas tu syurga, aras yang paling tinggi. Lepas tu susun adik. Aras Okey. dialah sebagai bumbung masjid. Dikeliling aras laut mahfuz. Sama juga di bawah langit ada laut mahfuz. Air hujan yang turun daripada laut mahfuz. Di sini banyak ni, di sini banyak ni. Tugas Mikail. Kau turun di Sungai Tua sampai tenggelam sekian banyak. Kau turun di Kelantan sekian banyak sampai tenggelam. Itu tugas Mikail. Dia diperintah oleh Allah. Syarat jangan bercampur dengan saya. Ya saya. Sesiapa yang mengamalkan 100 ayat akan mendapat lindungan di bawah aras. Ya saya. Ya. Maksud mendapat lindungan tu macam mana Ustaz? Sebab tadi Ustaz Bernaung di bawah naungan aras. Mana tak kena panas. Di padang mahsyar waktu itu tidak ada tempat untuk bernaung. Tidak ada khemah, tidak ada payung, tidak ada pokok, melainkan naungan aras. Ya. Tadi Ustaz ada sebut aras tu ada 1000 bilik. Ya. Satu bilik tu boleh memuatkan manusia dan haiwan pun tak pernah. Tak pernah lagi. Jadi yang dapat lindungan aras tadi dia boleh ke bilik tu ataupun macam mana? Bernaung di bawah, bukan dalam bilik. Dia nak bisa nak masuk bilik aras. Tingginya anak-anak dia. Di bawah naungan bangunan aras, bukan dalam aras. Ya. Ke bawah aras. Ustaz. Aras bumbung kepada syurga. Aras bumbung kepada syurga. Walau Firdaus sekalipun di bawah bangunan aras. Ya. Habis. Cuba. Ya. Tahu apa? Apa dia? Laos apa? Tak faham soalan, tak boleh jawab. Apa dia ada soalan? Apa dia ada soalan? Saya tak faham soalan. Tak apa. Fikir bagi nampak soalan tu baru boleh jawab. Tak, saya tak nampak soalan, tak faham soalan, saya tak boleh jawab. Teruskan. Untuk apa? Besar Allah. Kan saya kata Besar Allah. itu dia. Itu bukan untuk Allah, untuk kebesaran Allah. Alal arsi di mana istaula, bukan mana qu'ud, bukan mana julus. Dah, betul. Tak bisa terima. Tuan ni berita tak ada, sahabat tak ada, majalah pun tak ada, terlupa. Seminggu sekali. Kadang-kadang tengah-tengah ada sarah tu dia boleh lena juga.
dia lena. Tapi depan saya ni tak ada lena. Kalau orang lain lena 10 sampai 12. Depan saya tak berani nak lena lah, meja ni terlepang. Aras besar lagi tinggi, bukan untuk Allah, bukan untuk makhluk Allah, untuk kebesaran Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. 'Alal arsy dengan mana di sini istawla, merentah. Bukan mana qu'ud, bukan mana duduk. Qu'ud julus, mana duduk. Allah Taala bukan dengan mana duduk. Dah. Beda. Muslimah tak ada bawa soalan langsung. Belum ada lagi. Dia bergaduh sangat ni semai kotor habis ke belum? Dia bergaduh sangatnya. Semai kotor tak habis lagi, jangan dia bergaduh. Kau ada dengan semai kotor. Jawab dia. Bila ahli syurga, ahli neraka tu nak ada, ya, dia kena mati dulu, kena masuk lubang kubur. Habis masuk lubang kubur, dia kena kiamat bakit pada lubang kubur. Habis tu pergi hisab di padang mahsyar. Hisab tu lah nak menentukan syurga atau neraka. Bila sudah hisab ditentukan syurga, barulah ada ahli syurga. Bila ditentukan ahli neraka, barulah ada ahli neraka. Proses dia banyak tempat lagi nak pergi ke syurga, nak pergi ke neraka. Bukan kata jom kita melacung ke syurga, tak boleh. Tidak ada syarikat bawa pergi melacung ke syurga. Dah. Yang boleh pergi melacung ke dalam syurganya ruh orang mati dalam iman, dia bawa pergi melacung dalam syurga. Sementara jasad dimandi, dikafan, disemai, dikebumi, jantung ke dalam jasad balik dalam lubang kubur. Ya. Habis. Ya. Betul. Bagaimana dengan apa tu? Dia menanggung aras sekarang apa malaikat. Apabila berlaku kiamat, tambah 4 lagi. Aras tak binasa, malaikat yang menanggung aras pun tidak binasa. Bidadari menghiasi syurga, syurga tidak binasa, bidadari pun tidak binasa. Malik Zabaniyah menjaga neraka, neraka tidak binasa. Malik Zabaniyah binasa, malaikat binasa. Jadi yang menjaga aras, yang menanggung aras sekarang 4 malaikat. Apabila berlaku kiamat, tambah 4 lagi jadi 8 malaikat. Aras tidak binasa, malaikat yang menanggung aras pun tidak binasa. Sebab itulah jangan kata Allah Ta'ala duduk di atas aras. Kalau kata duduk di atas aras, malaikat yang menanggung Allah. Apabila kata malaikat menanggung Allah, arti kata Allah Ta'ala mengambil faedah daripada perbuatannya. Apabila mengambil faedah, dia dinamakan kekurangan. Bila bersifat dengan sifat kekurangan, bukan Allah. Ya. Habis. Tak ada apa dah. Tak ada apa, kita jalan. Baik. Maka segala bahagi itu apa? Baca. Maka segala bahagi. Maka segala bahagi itu 4. Dan kata mulanya Muhalafat itu dalam kawanis. Artinya yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala.
Muhalafatuhu ta'ala hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Artinya tiada bersalahan Allah Ta'ala bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Cukup. Di dalam 20 sifat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat utama, sangat-sangat mustahak, ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat itulah yang paling penting sekali. Dengan sifat mukhalafah sebagai alat untuk menolak akan tipu daya syaitan, terutama sekali tipu daya syaitan di waktu gharah sakaratil maut. Tipuan syaitan di waktu sakaratil maut bukan untuk melakukan kemungkaran, hanya untuk memurtadkan kita. Sekiranya kalau kita tidak mahir sifat mukhalafah, orang itulah jadi mangsa bagi syaitan. Maksud jadi mangsa bagi syaitan, orang itulah akan tinggal selama-lama dalam neraka bersama-sama dengan syaitan. Maksud orang itu orang yang tidak faham tentang mukhalafatuhu lil hawadis. Orang yang tidak faham, orang yang tidak mahir mukhalafah, orang itu akan jadi mangsa bagi syaitan di waktu sakaratil maut. Akhir sekali dia bersama-sama dengan syaitan, kekal selama-lama di dalam neraka. Orang yang tidak faham sifat mukhalafah. Kalau sekadar mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, tidak mencukupi, tidak memadai. Hanya lepas daripada dia boleh berdalil, hanya dia lepas daripada taklid sahaja. Murtad dia tak kenal siapa dia. Orang yang tak lepas daripada taklid pun boleh terlibat dalam murtad. Orang yang lepas daripada taklid pun terlibat dengan murtad. Orang Arab pun terlibat dengan murtad. Orang Malaysia pun akan terlibat dengan murtad kalau tidak mahir sifat mukhalafah. Dah. Kalau zaman para sahabat dulu, dia tidak sebut mukhalafah, dia sebut apa dia? Zaman para sahabat dulu, dia tidak sebut mukhalafah, dia sebut apa dia? Laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada sekalian makhluk ini. Okey. Mukhalafatu lil hawadis, apa makna dia? Betul. Untuk melepaskan daripada taklid supaya jadi orang makrifah, apa dia? Dalil. Apa dia dalil? Makrifah lah sifat mukhalafah. 19 lagi wallahu alam. 19 lagi wallahu alam. Ini sifat mukhalafah saja. Okey. Sekarang bukan kita nak belajar tentang bab mukhalafah, nak mendalami tentang sifat mukhalafah. Apa dia kata di sini? Artinya tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Tak sama dengan benda baharu, tak serupa dengan benda baharu, tak
seimbang dengan benda baharu. Tak seimbang, tak serupa tu nisbah kepada Kirim arad. perbuatannya, perkataannya dan af'alnya. Tak sama. Bersalah pada zat, pada sifat, pada af'al. Zat Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Sifat Allah Ta'ala tak semacam dengan sifat baharu. Af'al perbuatan Allah Ta'ala tak semacam dengan perbuatan baharu. Boleh faham? Okey. Perbuatan Allah Ta'ala mengada akan benda yang belum ada. Perbuatan manusia dia buat bagi ada akan benda yang sudah ada. Dia buat bangunan ratusan tingkat, batu, pasir, besi, air sudah ada. Tu bagi mengada akan perkara yang sudah ada. Allah Subhanahu wa taala mengada akan adamul mumkinat. Semasa adamul mumkinat dia mengadakan makhluk ini asal daripada tiada, asal daripada tiada kepada ada. Perbuatan manusia asal daripada ada kepada ada, tak semacam bersalahan. Sudah. Perkataan Allah Ta'ala tiada berhuruf, tiada bersuara. Perkataan Allah Ta'ala tiada terdulu, tiada terkemudian. Cakapan manusia tersusun dulu ya dulu kemudian. Ada huruf, ada suara. Hak manusia tak sama. Zat sifat Allah Ta'ala, sifat kuasa Allah Ta'ala, dia kuasa mengada. Akan kekuasaan Allah Ta'ala boleh memberi bekas, kuasaan manusia tidak boleh memberi bekas. Tak sama pada zat, sifat dan af'al. Boleh faham? Tak, yang pertama mendalam. Yang kedua, maka diketahui daripada yang demikian itu, demikian mana? Yang demikian itu demikian mana? Yang demikian itu demikian mana? Tiada bersamaan. Tiada bersamaan. Allah Ta'ala menafikan jirim. Zat sifat Allah Ta'ala bukan jirim. Manusia, hayawan, tumbuhan, langit, bumi berjirim. Tu mendalami murtabat yang kedua. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, menafikan jirim. Lain daripada Allah Ta'ala jirim. Dan tiada arad. Bukan min tu ain. Betulkan tulisan arad. Zat Allah Ta'ala tiada berwarna. Jangan kata zat Allah Ta'ala hitam, putih, merah. Dia tidak berwarna. Makhluk tidak terlepas daripada arad. Tengoklah kepada sesuatu. Makhluk tidak terlepas daripada arad. Tengoklah jirim. Setiap jirim, tidak ada jirim yang tiada berarad. Setiap jirim pasti ada arad. Arad dengan jirim tak boleh berpisah. Tengok ketulan batu, ada tak yang tiada warna? Tak ada.
Manusia ada tak yang tiada warna? Hayawan pun tidak ada yang tidak warna, adalah hitam atau sebagainya. Itu dikatakan Arab dengan jirim tak boleh berpisah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada jirim dan Arab. Atau menafikan jirim dan Arab. Sudah. Terus buat soalan. Penjelasan. Saya pergi dari dulu sudah ada. Yang saya tanyakan itu ada yang terlepas, ada yang dapat selamat. Tapi umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, kalau mereka belajar seperti dulu juga. Ketika mereka berkorban, nanti diganggu setan. Mereka sudah belajar dulu lah. Dalam sama. Jangan kata zaman Nabi Ibrahim tak bilang wujud tidak bapa. Zaman Nabi Isa pun belum lagi nak wujud tidak bapa. Zaman Nabi Muhammad pun tak bilang lagi wujud tidak bapa. Ulama mutaakhirin Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi saja mula menyusun wujud tidak bapa. Tetapi zaman Nabi dulu berdasar pada Taurat, Injil, Zabur. Zaman Muhammad berdasar pada Al-Quran. Akidah dalam Taurat, Injil, Zabur sama dengan akidah dalam Al-Quran. Bab fiqh saja tak sama. Zaman Nabi Ibrahim boleh kahwin dua beradik, hukum fiqh. Sebab tu dia ada nasikhun wa mansukhun. Hukum akidah tidak ada nasikhun, tidak ada mansukhun. Akidah dalam Taurat, Injil, Zabur sama dengan akidah dalam Al-Quran. Ya. Habis yang kedua, Allah Ta'ala bukan jirim, bukan Arab. Soalan yang kedua, tak ada. Kalau tak ada, jawab soalan lah. Allah Subhanahu wa ta'ala tiada bersifat dengan jirim dan Arab. Kenapa? Tidak bersamaan. Allah Ta'ala tiada bersifat dengan jirim dan Arab. Kenapa? Saya tak nak pada dalil, saya tanya akal. Kenapa Allah Ta'ala tak bersifat dengan jirim dan Arab? Allah yang menjadikan diri. Kerana kedua-dua itu sifat kekurangan. Mukhalafah ni sifat apa? Kesempurnaan. Dia tak bersifat dengan jirim Arab itu kerana sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Soalan yang kedua, binakah Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kekurangan? Qadim lagi azali. Yang ketiga, seorang itu berkata mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Soalannya, apakah hukum di atas orang itu? Betul, murtad. Apakah nak dihukumkan atas perkataan orang itu? Mustahil. Baru jawab betul.
Dah. Habis, tak ada soalan. Lagi Halim? Tak ada. Baik. Kemudian kulliyah. Juz'iyah. Kulli juz'i. Kulliyah kesemua. Juz'iyah satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk. Apa dia kuliah juz'iyah? Kulliyah bahasa Arab, juz'iyah bahasa Arab. Kullu kesemua, kulluhum ajma'in tu. Juz'iyatun sejuzuk, sikit, sikit, sikit. Dah. Allah Subhanahu wa ta'ala tiada bersifat dengan jirim dan arab. Sama ada kulliyah arab putih 100% kul. Tak boleh kata Allah Ta'ala putih 100%, hitam 100%. Juz'iyah ada putih, ada hitam, ada kuning, ada merah. Juz'iyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh katanya juz'iyah dan kulliyah. Juz'iyah, kulliyah ni khusus kepada jirim. Juz'iyah, kulliyah khusus kepada jirim. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jirim. Nak kata dia tu kulliyah pun tak boleh, juz'iyah pun tak boleh, sebab dia bukan jirim, bukan Arab. Dah. Yang boleh kata juz'iyah, kulliyah, jirim. Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh kata kulliyah, juz'iyah, kerana dia tu bukan jirim. Dah. Tak faham tak apa, tunggu Tuhan bagi hidayah boleh faham. Jangan mengantuk sudah. Jangan mengantuk. Sudah. Allah Ta'ala nak kata juz'iyah, nak kata kulliyah tak boleh. Kerana juz'iyah, kulliyah itunya khusus kepada jirim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada jirim, kerana jirim itu sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada segala sifat kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah. Bukan maha suci daripada biji gatal, bukan maha suci daripada najis, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dah. Sabbihi subhana, maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Apabila kata Allah Ta'alanya singgah di atas aras, tu mana dia kekurangan, dia mengambil faedah. Lagi pula apabila kata singgah di atas aras, zahirnya aras menanggung dia, hakikat malaikat menanggung dia. Malaikat makhluk Allah, Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada perbuatan dia. Apabila dia ambil faedah daripada perbuatan dia bersifat dengan sifat kekurangan. Itulah nak kata kepada Allah Ta'ala juz'iyah pun tak boleh, kulliyah pun tak boleh. Dah. Apa dia Haji Ramli? Ada ilham. Ialah buku sebelah ni masing-masing tak ada ilham. Ada ilham. Bila kena TO baru ada ilham. Jangan bawa minuman. Bawa untuk peribadi tak apa. Kuklah zaman dulu kena kayu. Minggu depan dia sapak minuman ini, minggu ni jangan. Kalau tak apa, kelas saya jangan. Nama itu kita bukan nak makan dan minum, mari nak belajar. Jangan ubah nama itu.
Dah. Kalau nak mari di sini boleh, tapi bukan kelas saya nak mari. Kelas saya tak payah. Dah. Siapa? Sebab apa nak mengalah dalam fitnah? Pak Imam bawa minuman selori, bagi pakat minum orang ramai. Dia kata air jirah japi, itu dia kata ramai. Fitnah balik ke saya. Jangan. Sudah. Soalannya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Soalannya, kedua-dua ayat itu ayat apa? Ayat mutasyabihat. Apabila kamu datang kepada pintu Allah, itu lafaz apa? Lafaz mutasyabihat. Betul. Tiap-tiap ayat mutasyabihat, soalannya perlu kepada apa? Perlu pada ta'wil. Kita nak ta'wil mengikut siapa dia ta'wil? Ulama ta'wil. Jangan ta'wil logik akal. Boleh ta'wil mengikut hak ulama ta'wil. Jangan ta'wil logik akal. Lebih lagi bab akidah dia panggil tahsinul aqli. Salah satu daripada sabab-sabab boleh jadi murtad. Okey. Ada Quran, hadis, mutasyabihat. Tapi saya rasa, saya ingatlah lafaz mutasyabihat rasanya macam tidak diperlukan di dalam kitab, malah menyesatkan, mengganggu. Tapi kalau hadis mutasyabihat dan ayat mutasyabihat itu memang kita tidak dapat nafikan. Itu ayat-ayat Allah. Tapi kalau lafaz macam mengelirukan. Jadi Siapa apa perhiasan keliru, sebab tak biasa dengar, tak biasa dengar keliru. Perhiasan biasa dengar suratul Fatihah. Saya tak perlu memperdengar akan surah Fatihah lagi, dah perhiasan telah maklum. Saya kena memperdengar hak Haji Hasan tak biasa dengar. Biar keliru dulu lah jadi jernih. Keruh dulu baru dia jadi jernih. Sabar. Itu bukan sesat. Orang yang melafaz dengan lafaz mutasyabihat, orang yang menerang akannya lafaz mutasyabihat bukan tak betul. Hanya kita keliru dengan sebab kita tak biasa dengar, kita kena sabar. Kalau mula-mula saya mengajar dulu, saya terang tentang arak jirim, dah pakai keliru. Tapi sekarang alhamdulillah tak keliru. Bila sekarang saya menerang lafaz mutasyabih keliru pula. Tak apa, 2-3 tahun tak akan keliru. Yang Pak Hasan biasa dengar lafaz mutasyabihat, sebelum daripada saya memperdengarkan lafaz mutasyabihat dah dengar dah. Apa dia? Sekarang kita berada dalam rumah Allah. Biasa dengar tak pensyarah kata? Itu lafaz mutasyabihat tu. Sebelum dengan ni Pak Hasan biasa dengar dah orang sebut Baitullah. Apa makna Baitullah? Rumah itu panggil lafaz mutasyabihat. Tapi Pak Hasan tak tahu. Baru dapat terang seterang, baru jadi keliru. Tak apa, lepas keliru tu dah juga ni balik. Rumah Allah, bukan Allah Ta'ala duduk di sini. Baitullah, bukan Allah Ta'ala dalam Kaabah. Tempat ibadat kepada Allah.
Apabila kamu sampai di pintu Allah, itu masjid, bukan pintu Allah, bukan pintu rumah Allah, masjid. Masjid tempat ibadat pada Allah. Dah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. 'Alal arsy takwil dia macam mana? Istaula. Di atas arah, bukan dengan mana duduk, dengan mana merintah. Sebab tu arah tu besar, bukan besar Allah Ta'ala besar dengan mana kebesaran Allah. Dah. Okey. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa rabbuka takwil dengan mana apa? Hukumullah. Hukumullah, jatuh hukum si fulan syurga, jatuh hukum si fulan ke neraka. Tu maksud dikatakan wa jaa rabbuka, dan apabila datang Tuhan engkau, malaikat berbaris dua barisan. Manakala kata datang daripada kepada, apabila daripada kepada kena pada arah jirim. Dah. Satu. Habis. Dan segala yang lazim bagi perkara itu, dan yang lazim bagi jirim itu apa perkara? Jirim pasti dia bersifat dengan apa perkara. Pertama, baharu. Sebab tu katakan Allah Ta'ala tak boleh kata jirim, dia tu bukan baharu. Lazim bagi jirim tu baharu. Allah Ta'ala bukan jirim, sebab tu dia bukan baharu. Dan keduanya bersusun. Apabila kata jirim, boleh belah, boleh cincang, boleh kerisik, sebab dia bersusun. Zat Allah Ta'ala tidak bersusun. Tak semacam zat kita bersusun. Zat kita bersusun daripada kulit kepada daging, kepada darah, kepada tulang, kepada urat. Atau bersusun. Zat Allah Ta'ala bukan macam itu. Dia tidak bersusun daripada tidak. Dan ketiga, lazim bagi jirim mengambil lapang, ambil tempat kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada mengambil tempat kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jirim, dia tidak mengambil tempat kosong. Dia mengambil tempat kosong tu jirim. Lazim bagi jirim mengambil lapang. Dan keempatnya, menerima bagi araf. Tiap benda baru dia terima araf. Boleh jadi merah, boleh jadi kuning, boleh jadi hijau. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kuning, merah, hijau. Ini lazim bagi jirim. Hak ada pada Tuhan, hak ada pada jirim. Empat perkara. Dah. Allah Ta'ala bukan jirim. Kalau kata Allah Ta'ala duduk di atas arah, jirim. Sebab apa? Sebab dia mengambil tempat lapang. Allah Ta'ala bukan jirim. Sebab itulah apabila dalam Quran baik, dalam hadis baik, lafaz baik, apabila menyerupai Allah Ta'ala bagi segala yang baru, itu tanda kata mutasyabihat, perlu kepada takwil. Dah. Beberapa ramai manusia yang terlibat dengan murtad kerana mengambil guna pakai zahir ayat mutasyabihat. Dia menyampai hukum akidah, mengatakan Allah Ta'ala singgah di atas aras. Dia jadi murtad dengan tak sedar. Sebuah masjid mengiyu akan perkataan yang murtad. Semua masjid jadi murtad ke semua. Saya menyampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala singgah di atas aras, ke semua kata betul. Ya, saya jawab terlibat dengan murtad ke semua. Dah. Tak jelas masalah. Kalau ada orang bertanya Allah ada. Ada di mana? Kita jawab di alam ini. Tak boleh. Tak boleh. Jadi di mana? Ini benar. Allah di mana?
Biasa. Buat biasa hidup dengan apa? Nyawa. Dengan apa? Nyawa. Nyawa. Kat mana nyawa? Tak kepala. Mana nak ketuk kaki sakit tak? Allah Ta'ala di mana? Jamaah, dalam majlis boleh bercakap macam itu. Di warung tak boleh cakap. Dalam majlis saya bercakap, oh tak. Di warung dilarang. Aina Allah, dilarang soal macam itu. Kalau majlis usuluddin kita lebih lagi hak saya soal. Tak apa, saya boleh betul. Kalau orang yang tak boleh disoal, jangan soal. Aina Allah, dilarang bercakap di warung-warung macam ni. Walaupun biasa bercakap pasal bahasa Arab, tak boleh kalimah tu. Malaikat dalam majlis usuluddin macam ni. Dah, orang tanya Allah Ta'ala ada di mana? Jawab dengan elok lah, dengan elok. Orang tanya kata Pak Haji Hasan, Allah Ta'ala ada di mana? Jawablah, Allah Ta'ala ada tiada bertempat. Buat soalan susulan. Allah Ta'ala ada dia tiada bertempat. Buat soalan susulan. Orang bagi peluang tak mau buat soalan pula. Kalau kita kata ada, dia lanjutkan di mana? Yalah, jawab dah lah tu. Ada dia tiada bertempat. Tu jawab di mana tu? Nak jawab kata di langit. Sebelum ada langit, Tuhan ada di mana? Di arah. Sebelum ada arah, Tuhan di mana? Syurga. Sebelum ada syurga, Allah Ta'ala di mana? Di bumi. Sebelum ada bumi, Allah Ta'ala di mana? Rasa angkat suara terkejut pula. Cara mengajar dia macam tu. Kalau jawab ada di mana-mana, itu tak boleh. Di itu jirim. Di saja bahasa Malaysia. Benar. Orang Malaysia tak pasal bahasa Malaysia. Sepatut saya tak pasal bahasa Malaysia, sebab saya tak lahir di bumi Malaysia. Di itu benda. Di jirim. Allah Ta'ala bukan jirim. Dah. Kalau kata di situ di sini, sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk di alam imkan, Allah Ta'ala ada di mana? Ada di mana? Itu menunjuk kata Allah Ta'ala ada tiada bertempat. Sebab apa di alam imkan tu tidak ada tempat. Belum lagi ada langit, bumi, syurga, neraka, arak, sebelum lagi dia ada dah. Itu menunjuk kata dia ada, dia tiada bertempat. Nah, bukan sana jawab usulnya. Jamaah sekalian buat soalan satu orang 10 soalan, sana jawab dengan senyum je. Tiap-tiap satu orang 10 soalan, lelaki pernah 10 soalan, sana jawab sampai pukul 2-3 pagi. Itu sampai 2-3 petang, insya-Allah saya boleh jawab. Bab usul ni jangan berbalas sudah. Dah. Di itu kirim. Sahabat tu dia larang cakap di warung tadi, aina tadi. Tak boleh cakap di warung. Di stesen patah malaikat majlis ilmu. Dah boleh cakap di majlis ilmu, saya lah bercakap. Tak ada. Orang Pak Haji Hasan berhenti, Haji Ramli sambung, Haji Ramli sambung, Haji Ismail soal, Haji Ismail berhentinya, Zaki sambung. Cuba buat macam tu, Haji Razali sambung, pakat sambung buat soalan. Dah. Takkan ramai-ramai nak mematahkan orang seorang tak boleh. Cuba buat soalan bagi saya terdiam tak boleh jawab. Termasuk dalam ilmu.
ilmu Allah Ta'ala anugerah pada kita di bulan Ramadan. Tuan boleh sebut ilmu Arab tu ilmu. Ilmu tu anugerah daripada Allah di bulan Ramadan. Ya. Habis dah. Cepat-cepat sikit, jangan lama. Mengenai hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah dengan taufik atau dia bagi hidayah saja? Tanya macam ni, jelas. Apa beza di antara hidayah dengan taufik? Macam tu. Apa tak betul soalan saya, apa betul? Hidayah dulu, taufik laksana. Lepas sembahyang isyak malam tadi, Tuhan bagi hidayah. Oh, esok ada kuliah usuluddin instrumen tu. Itu hidayah. Mulai pukul 10 kita ada dalam masjid. Itu taufik. Itu beza dia antara hidayah dengan taufik. Lepas sembahyang isyak malam saat lagi, aku dah selesai 100 ayat hidayah. Lepas tu kita baca 100 ayat, tu panggil taufik. Atau beza di antara hidayah dengan taufik. Beberapa ramai terima hidayah daripada Allah, tapi Allah tak beri taufik, tak boleh buat. Tak boleh buat. Sebab tak dapat taufik daripada Allah. Ya, teruskan soal. So kalau kita nak sentiasa dapat taufik tu macam mana? Buat baik dengan Tuhan. Buat baik dengan Tuhan. Taqarrub ila Allah. Buat baik dengan Tuhan, tak payah nasi lemak teh tarik. Buat baik dengan Tuhan. Orang kalau baik dengan dia, Allah Ta'ala baik. Kita baik sedekah, dia baik satu hasta dengan kita. Kita baik dengan dia, berjalan, dia berlari datang kepada kita. Buat baik dengan Tuhan. Dapatlah hidayah dan taufik daripada Allah. Terus. Tak ada dah. Pak Imam. Terus. Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan yang baru. Nilai satanis ini syaitun tu sama tak dengan jawapannya Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat kekurangan. Sama tak? Sama. Dah. Tu panggil tashih masalah, bukan soalan. Perbetulkan masalah. Itu macam tu. Bagus. Baca-baca tak faham, jelas ni macam mana maksud tu panggil tashih masalah. Habis, dah apa dah? Satu. Alhamdulillah. Dan yang lazim bagi Arab itu, ini jangan kena ingat macam ingat kali-kali ni. Lazim bagi jirim apa perkara baharu bersusun, mengambil tempat lapang, menerima Arab. Kenapa bagi ingat kalau tidak jadi keliru. Jadi keliru. Bila jadi keliru, menyampai pun tak betul, pegang pun tak betul. Allah Ta'ala singgah di atas aras, Allah Ta'ala duduk atas kerusi, itu sudah tak betul. Atas duduk, itu dinamakan jirim. Baik. Dan yang lazim bagi Arab itu apa perkara? Pertama, menerima ketiadaan berdiri dengan sendiri. Arab hijau, kuning, putih, merah. Boleh tak dia berdiri dengan sendiri? Tak boleh. Itu Arab. Kalaulah Allah Ta'ala Arab, dia tak boleh tidak ada qiyamuhu ta'ala binafsih. Dengan sebab dia tu bukan Arab, dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang pertama. Yang kedua,
Wajib berdiri ia dengan yang lain. Hijau ada di mana? Daun. Kuning ada di mana? Daun. Kuning ada di mana? Buah. Hijau. Tak betul. Kuning ada di mana? Kunyit. 90% kuning. Kunyit hitam ada tak? Ada, tapi jarang-jarang. Hitam ada di mana? Arang. Ada tak arang tunya putih? Tak ada. Itu arang. Hitam ada di mana? Hitam ada di mana? Burung gagak. Adakah burung gagak putih? Ada. Dari 1000 ada berapa ekor? Satu asal kal ma'dum dibilang kata ada. Kaedah. Sudah. Okey. Wajib berdiri ia dengan yang lain. Arab. Ada Arab menumpang kepada yang lain. Ada masin pada apa? Apa dia? Garam. Betul. Ada pedas pada apa? Cili. Pedas hitam ke putih? Merah. Tak ada warna tapi ada apa? Ada rasa. Panggil Arab juga. Masin pada gula, pada garam. Masin tu Arab. Garam? Jirim lah. Garam tu jirim. Masin tu Arab. Dah. Manis pada gula. Manis tu panggil apa? Arab. Gula tu panggil apa? Baru nak betul. Payah zaman ni. Payah. Okey. Meja ni panggil apa? Jirim. Panjang? Besar? Kona? Arab. Allah Ta'ala bukan Arab. Siapa tu nak kata Allah Ta'ala besar? Tak boleh. Besar dengan mana besar tu macamnya air laut pasang dia turun mandi. Tak boleh. Besar kebesaran dia, itu betul. Dah, bagi boleh beza dia antara Arab dengan Jirim. Baik. Berdiri ketiga baharu. Arab tu baharu. Dan keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Daun pisang. Zaman yang pertama hijau. Zaman yang kedua dia nak gugur hijau ke apa? Tu mana tidak kekal. Zaman yang kedua habis di situ. Kamar yang kata lazim bagi kuliah itu besar. Tangguh di situ. Tanda elok-elok. Wallahu a'lam. Kemuskilan Usuluddin.
Soalan Usuluddin dia teruskan. Yang manakah kita nak menguatkan iman kita dalam Macam mana nak memperkuatkan iman kita dengan mempercayai sifat-sifat. Okey. Baik. Nak memperkuatkan iman kita mempercayai dengan segala sifat Allah, baca Quran, baca terjemahan. Nombor 1. Baca Quran, baca terjemahan. Nombor 1. Nombor 2. Dengar orang beri penerangan tentang sifat-sifat Allah. Jadi banyak duduk dalam majlis ilmu usuluddin. Cara nak memperkuatkan iman bersangkut dengan sifat-sifat Allah. Ya. Yang kedua, soalan. Teruskan. Soalan mengenai yang berkatakan pada masa ini tentang berzikir dengan menari. Berzikir Dengan menari. Minta pandangan pencerahan dari Ustaz. Haji Ismail Mina kan menari dalam zikir. Kalau tak ada tak payah bicara lah. Sebab banyak diperkatakan. Terus. Sebab sekarang ni dalam WhatsApp ni banyak sangat orang bercakap pasal ni. Biarkan orang, jangan jamaah saya. Junaid Al-Baghdadi, pengasas ilmu tasawuf, warga Iraq, Baghdad. Dia tertib zikir. Dia kata, kalau zikir tu betul-betul khusyuk, sama juga dengan orang semayang khusyuk. Orang semayang khusyuk, gerak tak badan. Demikianlah orang zikir. Itu saja. Lebih itu saya tak tahu. Ya, betul. Berapa puluh ni? Oh, Allah berapa tu? Bagi makni hak 50 dulu. Bukan saya tak bagi 100,000, akan bagi. Saya nak bagi hak 50 dulu. Bagi mahir yang itu. Jadi takut hak 50 tak mahir bicara 60 biar itu terlampau. Ambil 100. Ambil 50 hak terkandung dalam mana kata la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, saya. Tak sebab tadi Abang tadi kata berzikir baru macam kita solat kosong. Ya, saya. Kalau bagi tu Pak baca tu. Ya, Pak baca. oh, Pak baca. Saya tengok di dalam Tazkiratul Awliya. Tazkiratul Awliya, para wali. Kalau tak berjumpa di situ, saya tengok dalam mengenal diri yang ada buat tasbih. Mengenal diri. Ya, habis. Ulang-ulang sekali lagi. Mana orang yang tidak berubah tidak dapat pahala. Saya. Saya nak tanya tempat baca dia. Saya jawab Faridah.
Orang tidak makrifat amalan tak dapat pahala di mana? Tempat baca. Laki dia. Saya jawab perempuan kat mana tempat baca? Faridatul Faraidi muka surah 4. Sela pergi beli di saudara kita jual. Ada dah. Saya ni tak tengok dah. Senang tanya je lah. RM50. Tengok risalah Tauhid. Dan juga tengok di dalam matan Ummul Barahin. Dah habis. Ada apa dah? Okey, sambung. Macam mana tu? Dia tanya mengenai berselawat kepada Nabi. Selawat atas Nabi. Sampai tak kepada Nabi? Selawat atas Nabi sampai tak kepada Nabi. Macam tu? Tak. Ulang soalan saya. Diam. Ya, saya. Gitu. Kenapa Allah selawat kepada Nabi? Ini tuan kena banyak sikit lagi. Allah Ta'ala selawat bukan dengan mana Allahumma salli ala Muhammad. Dikarenakan Allah Ta'ala selawat dengan rahmat. Pada malam Mi'raj sampai di mustawa Allah Ta'ala firman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat daripada Allah Ta'ala dengan mana rahmat. Astagfirullah.
إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمعلمين وإلى أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شرط الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في البداية maka surah berapa? 18. 18 barisan 9 dari bawah. dan insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripadanya dengan maknanya ini, nama Allah Ta'ala itu Al-Akhir, dan mukabilnya dengan maknanya ini Al-Awwaliyah, dengan makna dengan terdahulu atas segala perkara, dan setengah daripadanya dengan ini maknanya nama Allah Ta'ala itu Al-Awwal. untuk orang yang kedua sama Tanbihun, diketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya bahawa Allah Ta'ala itu tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. yang ketiga Dan bahawa Adam kita pada azal itu tiada awal baginya dan baginya akhir. Dan ada pun sekalian makhluk, maka baginya awal dan akhir. Dan segala nikmat surga dan azab neraka ada baginya awal dan tiada baginya akhir. cukup yang keempat Maka tiap-tiap daripada keduanya akal, tetapi pada syarak tiada pada akal, kerana pada akal harus Adam keduanya. Kesalahan Allah Ta'ala itu tiada menerima kanak, kali-kali tiada pada syarak dan tiada pada akal, maka segala bahagi itu empat. cukup yang kelima atau sambung orang yang kelima Jeremy. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannifu wal mukhalafatu ta'ala lil hawadis, artinya yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Sebaliknya tiada bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Maka diketahui daripada ilmu itu menafikan jirim dan arab dan kelib dan jazid Juz'iyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu, dan yang lazim bagi jirim empat perkara. Pertama baharu, dan keduanya bersusun, dan ketiga mengambil lapang, dan keempatnya menerima bagi arat. Dan yang lazim bagi arat itu empat perkara. Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Kedua, wajib berdiri ia dengan yang lain. Dan ketiga, baharu. Dan keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua, dan yang lazim bagi khalihan itu besar, dan yang kuliahan itu besar, dan yang lazim bagi juz'iyah itu kecil, dan yang lain daripada yang demikian itu hasil, yakni mukhalafah, iaitu umum pada zatnya. cukup. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدار. Iman yang paling berharga
di negeri akhirat. Di negeri akhirat iman yang paling harga sekali kalau ada. Kenapa dikatakan yang paling iman yang paling berharga sekali di akhirat kelak? Kerana orang itu walaupun dia duduk dalam neraka, dengan sebab ada iman, dia tidak kekal di dalam neraka. Itu alasan kata harga yang paling mahal di negeri akhirat kelak. Dan iman yang dimiliki oleh seseorang di hari ini anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kemudian setelah Allah Ta'ala anugerah iman kepada kita, sama ada iman turun-temurun ataupun iman mendatang, wazidna, qala Allah Ta'ala, wazidnahum huda. Allah bagi orang-orang yang ada iman, sama ada iman turun-temurun atau iman mendatang, itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Setelah iman kita ada, Allah Ta'ala cerita pula kepada pemilik-pemilik iman itu, wazidnahum huda. Wazidnahum, dan kami tambahkan mereka itu, iman seseorang itu, dengan huda, hidayah. Jadi syarat nak sempurnakan iman ialah amalan. Orang yang boleh beramal itu orang yang dihidayah oleh Allah Ta'ala. Ini maksud yang dikatakan wazidnahum huda. Begitu. Adalah kita sayangi akan iman. Cara menyayangi iman, yang pertama, cara menyayangi iman yang pertama dengan apa? Belajar. Dengan belajar. Topik. Cara menyayangi iman yang pertama dengan belajar. Betul. Cara menyayangi iman yang kedua dengan apa? Beramal. Betul. Cara menyayangi iman dengan yang ketiga apa dia? Menyampaikan, mengajar. Bagi orang ada ilmu mengajar, bagi orang tiada ilmu belajar. Itu cara kita menyayangi iman kita. Belajar, mengajar, beramal. Okey, baik. Sekarang kita mau apa? Sekarang kita mau apa? Mau belajar. Dah mau belajar, baca lagi. Dan setengah daripadanya, dengan makna ini nama Allah Ta'ala itu Al-Akhir. Okay. Dan setengah daripada nama Allah, tulis di bawah tu nama Allah. Dengan ini makna nama Allah itu
Al-awwal. Akhir. Al-awwal, setengah daripada nama Allah. Akhir. Al-awwal. Kelima, al-awwalu, salah satu daripada nama, daripada segala nama Allah. Kelima, al-awwalu, setengah daripada nama, daripada segala nama Allah. Tambihun betul saja. Tanbihun, diketahui daripada Cukup. Tambihun, ini suatu penjagaan. Haza tambihun. Haza tanbihun. Tambihun jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Tidak ada mubtada. Bila kita nak baca kena takdir. Takdir buat bagi ada ai haza jadi mubtada balik. Bermula ini tambihun, suatu penjagaan. Syekh Zainul Abidin hendak menjagakan siapa? murid-muridnya. Syekh Zainul Abidin hendak menjaga akan siapa? Muridnya. Pelajar. Pelajar itu kita. Hendak menjagakan pelajar yang berdasar kepada kitab dia. Sebab apa dia hendak menjaga pada pelajar yang berdasar kepada kitab dia? Dia bertambah. Sebab apa? Cepat. Sebab dia akan dipertambah. Sebab dia lalai. Kenapa kata lalai? Semalam tidak mutalaah. Tidak mutalaah, mari terus baca. Dia nak mengingat. Dia nak mengingat tu kata apa? Terus sana. Diketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya. Okey, cukup. Diketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya. Mana dia terdahulu sebut? Hak mana dia sebut dulu? Al-awal. Wujud idam baqa. Tiga-tiga tu. Tu hak terdahulu sebut. Sekarang dia sebut kata apa? Terus. Bahawa Allah Ta'ala itu tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. Dia nak mengingat kepada orang yang lalai, semalam terlupa mutalaah, terlupa baca, atau orang lalai lah tu. Dia nak mengingat kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. Allah Ta'ala tiada awal, tiada akhir. Okay. Tiada awal. Apakah maksud tiada awal? Kidam. Apa maksud tiada akhir? Baqa. Nak cerita yang tu bagi orang lalai. Habis. Haji Ismail sambung. Dan segala. Dan bahawa Adam. Dan bahawa Adam. Dan bahawa Adam kita pada azali itu tiada awal baginya. Okay. Adam kita tak ada kita pada azali. Tak ada kita tu
pada azali tiada awal bagi. Adamul mumkinat, kita ambil di situ. Adamul mumkinat. Adamul mumkinat, ketiadaan mungkin ini. Bahawa adam kita pada azali itu tiada awal baginya. Adamul mumkinat ada, tiada awal.